Okey, baiklah Okey, Raja satu, soalan dia yang nombor satu, Raja satu menunjukkan sekeping kad nombor. Nyatakan nilai digit bagi 6 ni nilai digit 6 ni. Okey, kita tak boleh cakap ini ialah perpuluhan sifar 6. Kita kena sebut dia dalam nombor bulat. Jadi kita kena tukar ni dulu. Dua ni kena tukar dia jadi jap Okey. Kita kena tukar dia jadi dalam sebutan juta. Okey, ni 06 dah. Jadi gerak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tambah lagi 3 sifar. Jadi nombor dia ialah 2,467,000. Okey, jadi 6 ni ialah 60,000. Nilai digit awak tulis sini jangan garis je. Tulis balik. 60,000 Awak tengok dia nak nilai digit Nilai digit. Dia dua nilai digit dengan tempat, jangan lupa. Kita dah belajar ni asas Okey, cari selisih. Selisih itu maksudnya beza lah. Selisih. Okey, selisih itu maksudnya beza. Okey, pada kad itu dengan 16,000. Okey, jadinya 2,467,000 tolak 16,000. Jadi 16 tolak padang. Okey, tolak 16,000. Okey, tak ada masalah. Awak boleh selesaikan. Tolak macam biasa, soalan senang Jadi ini soalan satu dan soalan A dan B ni cikgu harap semua dapat 3 markah lah. Senang Jangan buang. Okey. Soalan yang kedua. Raja 2 menunjukkan 3 keping kad yang sama saiz. Nyatakan pecahan tak wajar. Dia nak pecahan tak wajar. Okey, jadi ini kita tahu ini 3/5. Ini 3/5. Ini pun 3/5. Okey, kita campurkan semua. 3 tambah 3 tambah 3 dapat 9/5. Okey, ini ialah pecahan tak wajar Kalau dia nak nombor bercampur, kita kena bahagi. Tapi sebab pecahan tak wajar je, ini jawapan kita sampai sini je. Okey. Okey, yang B. Berapakah lagi petak yang perlu lorek supaya menjadi 2/1/5? Okey. Awak tengok sini. 2/1/5. Senang je. Awak tengok sini. 2 tu maksudnya semua sekali lorek lah. Jadi kita lorekkan yang ni. Ini 1, ni lorekkan 2 ni dapat. Okey, ni lorekkan. Okey, ini kita penuh kat sini. Awak kalau nak bergambar, ini dah tambah lagi 2 kan. Tambah 2/5. Dua petak kita lorekkan. Dah jadi berapa sekarang ni? 1. Okey, senang macam ni. Senang macam ni cikgu tengok kan. 2/5 ni maksudnya semua sekali lorek kan. Okey, sekarang ni yang berlorek ada 9. Yang lorek ada 9 Yang lorek ada 9. Kalau 2/1/5 ni kalau kita tukar jadi pecahan tak wajar, jadi 2 darab bawah. Tengok macam ni. Kalau awak mesti ingat lagi darab bawah tambah atas. 2 darab 5, 10 tambah 1, 11. Dia kena ada 11/5. Jadi berapa yang kena lorek lagi? Jadi ni 9, sekarang 9, jadi lagi 2 lah. Lagi 2. 9 nak jadi 11, lagi 2. Lagi 2 kotak. Okey, kita tengok pula nombor 3. Berapakah jumlah, jadual satu menunjukkan isi padu jus oren dalam 3 buah bekas. Okey, ini P 1/3 meter, senang. Kita cari terus. Okey, yang Q 1/5 daripada. Ada perkataan daripada. Okey, ini 1/5. Okey, sekarang cari Q. 1/5, ingat daripada tu ialah darab. Jadi 1/5 darab 1/3. Okey. Kalau awak lepas tu dia nak dalam liter dalam liter. Kalau dalam peperiksaan, yang ini pun awak dah dapat 1 markah ni, ayat matematik. Okey, sekarang kita selesaikan. Cikgu harap awak tahulah. Selesaikan jadi nombor campur. 2/5, 1/5, 5 tambah 1, 6. Jadi 6/5 darab 13. Okey, macam mana selesaikan dia? Garis panjang. 6 darab 13 bahagi 5. Okey, awak selesaikan 6 darab 13. Lepas tu dapat jawapan bagi 5. Semua jus daripada bekas P, Q dan R dimasukkan ke dalam sebuah jug besar. 0.6 liter telah tumpah. Berapakah bakinya? Senang je. Okey. Nanti kalau dah dapat ni, katakanlah dapat ni, bukan jawapan dia. Katakanlah dapat ni ialah 2 liter. Katakanlah 2 liter.
Jadi campurkan semua ni. Campurkan PQR. P campur Q Cikgu, campur R. Ya saya. 13 Apa ke dia? 1.3 yang atas tadi? Sekejap. 1.3, sorry. 1.3. Sorry. 1.3. Okey, 1.3. 1.3. Saya kalah jadi dapat apa? 16. Cuba tengok saya akan dapat apa. Okey, bagus. Okey, jadinya 1.3 darab 6. Ni dapat 7.8. 7.8 bahagi 5. Bahagi 5. Kita akan dapat 1.56 liter. Siapa yang dah buat tu tengok jawapan awak. Betul 1.56. Siapa yang tak buat tu nganga dengar je lah. Cikgu pun tak boleh nak paksa lah. Dah kat rumah. Harap mak ayah awak dapat tengok lah. Siapa yang jawab 1.56 liter? Dapat? Dapat. Masuk. Okey. Cikgu harap dapat lah. Cikgu dengar Adam seorang cakap dapat. Yang lain tu tak tahulah cuba ke tak. Okey. Lepas tu nanti dapat tambahkan PQR ni. Tambahkan semua ni. Lepas tu dia tumpah. Tumpah maksudnya sikit lah. Sebab lagi pun dia ada perkataan baki. Baki maksudnya kena tolak 0.36 liter. Cikgu, saya baru masuk. Yalah. Baguslah kalau masuk. Dengar je lah. Okey. Lain kali masuk awal sikit. Okey, cikgu takkan ulang balik dah. Okey, nombor 4. Arisha tiba di sebuah pasaraya pada pukul 10.10 pagi. Dia berada di pasaraya itu selama 1 jam 40 minit. Dia mengambil masa perjalanan selama 3/4 jam untuk pulang ke rumah. Pukul berapakah Aisyah tiba di rumah? Okey, kalau macam ni, kalau awak tak faham soalan ni, awak buat garis nombor. Awak bagi nombor macam ni. Buat kita nampak gambaran dia. Okey, dia pergi pasaraya. Okey, sini rumah dia. Sini pasaraya. Okey, ni rumah dia. Okey, ni rumah dia. Ni pasaraya. Okey, pasaraya. Okey, dia berjalan kat sini. Dia pergi kat sini. Dia tiba kat sini pukul 10 AM. Okey, lepas tu dia berada di pasaraya selama 1 jam 40 minit. 40 minit. Okey, dia mengambil masa perjalanan selama 3/4 jam. Okey, maksudnya daripada sini ke sini dia mengambil masa 3/4 jam. 3/4 jam tu ialah berapa minit? 45 minit. Kalau awak ingat lagi jadual tu cikgu bagi dulu jam macam ni ada dulu cikgu suruh buat jam besar kan. Kalau kita potong 3/4 ni 3/4 kan. Kat sini kan 9. Jadi 45 minit. Okey. Jadi dia mengambil minit soalan dia pukul berapa Aisyah tiba rumah. Jadi kalau sini 10, dia balik sini maknanya dia balik ke sini berapakah dia balik. Maknanya masa dia makin bertambah lah. Jadi kita buat jadual jam minit. Daripada pukul 10 dia sampai. Lepas tu dia duduk 1 jam 40 minit. Lepas tu 1 jam 40 minit. Lepas tu dia jalan pula 40 minit. Tambah semua ni. Tambah 3 ni. Faham dia tadi kan dia sampai pukul 10.10. Lepas tu dekat kedai dia 1 jam 40 minit. Lepas tu sampai 1 jam 40 minit. Dia balik pula. Dia balik 40 minit lagi. Jadi pukul berapa dia sampai? Kira lah nanti. Ingat kalau lebih 60, tolak 60 tambah 1. Dapatlah pukul berapa nanti. Okey, kalau kita tengok ni pun 5, 4, 95. Dapat 95 minit. Sini dapat 11 jam. Ingat tak ada pukul sampai 95 jam sampai 60 je. Tolak 60. Sini tambah 1. Jadi 5, 35, 12. Jadi dia sampai 12.35. Kita tahu ni pagi. Jadi kalau 12.35 ni tengah hari lah. 12.35 tengah hari ialah PM. Tulis balik jawapan dia. Okey, B. Pada pukul 3.20 petang, dia mendapat panggilan telefon daripada kakaknya yang berada di Madinah. Beza masa di antara rumahnya dengan Madinah ialah terletak di sebelah barat. Okey, kalau awak tengok. Sini barat. Sini timur. Barat timur. Ingat, cikgu cakap dulu. B ke sini buang, ke sini buang, kalau ke sini tambah. Ni B buang, T tambah. Ni barat, ni timur. Okey, dia cakap pada pukul 30 dia dapat panggilan telefon dekat yang berada di Madinah. Okey, beza masa rumah di antara rumah Madinah yang terletak sebelah barat. Beza di antara rumahnya dengan Madinah yang terletak di sebelah barat Malaysia. Maksudnya Madinah kat sini. Okey, ni Madinah MD
Okey, sebenarnya sini Malaysia lah. Sini Malaysia. Yang terletak sebelah barat saya ialah 5 jam. Okey, sekarang 3.20. Sekarang 3.20 rumah dia. Jadi kalau ke sini, cikgu cakap B, buang, tolak lah. 3.20. Sini tolak. Tolak 5. Okey. Macam mana nak tolak ni? Ini awak tak boleh tolak ni. Jadi, kalau awak tolak je ni tak boleh. Jadi nak buat macam mana ni? Awak kena tukar dia jadi sistem 24 jam. Ini jadi kalau 3.20 PM, petang ke PM. Jadi dapat 3, kalau kita tengok, awak ingat lagi jadual dia, 3, kalau kita tengok ni, kalau kita tengok jadual ni jam, ingat lagi ni, jadual sini 12, sini 1, 2, 3. Sini 12, kat luar, PM kat luar, 13, 14, 15. Jadi 15, 20, tolak 5. Okey, awak tolak. Tolak dapatlah 2, 0, 1. Jadi dapat jam, bukan pukul 24 jam. Jam 10.20. Ingat, 24 jam tak ada titik. Kita tukar tadi kan. Kalau 12 jam ada titik. Kalau 24 jam dia tak ada titik. Dia depan dia ada jam. Jam 10.20. Okey. Kita tengok nombor 5 pula. Jadual 2 menunjukkan pecahan gula-gula berperisa coklat dan stroberi. Pecahan gula-gula berperisa kopi tidak dinyatakan. Okey, ini senang je tunjukkan okey. Jumlah bilangan gula-gula ialah 350. Cari pecahan bagi gula-gula kopi daripada jumlah semua gula-gula itu. Okey, macam ni. Semua sekali ni ada satu bahagian. Satu bahagian. Semua satu bahagian. Jadi nak cari dia ialah sekejap, bateri cikgu nak habis dah. Okey, sekejap Okey, sekejap. Cikgu nak charge sekejap Sekejap awak tunggu sekejap cikgu nak charge. Okey, kita sambung balik Okey, semua ni satu bahagian. Jadi nak cari pecahan kopi, ialah ayat matematik dia macam ni. 1 tolak 1/2 tolak 2/5. Ingat lagi cara tolak dia. Okey, 1 kita tolak 1 dulu, 1 tolak 2 ni, 1 ni kita tukar jadi 2/2. 1 ni tukar jadi 2/2 Awak kita tahu kan? 2/2 sama juga dengan 1. Okey. Jadi ni kita tukar jadi 2/2. Ingat balik, cikgu ulang balik semula. 1 sama dengan 2/2 je sama juga dengan 1. 1 semua bahagian. Semua bahagian 1. 2 bahagian 2/2. Jadi ni dapat 2 tolak 2 1 1/2. Jadi tolakkan lagi balik semula. Dah dapat ni sama dengan 1/2 pula. Tak ada ruang pula dah. 1/2. Cikgu buat kat tepi ni lah. 1/2 tolak 2/5. Okey, ingat nak tolak bawah dia mesti sama. Ni darab 5, ni darab 2. Ni darab 2, ni darab 5. Jadi 5/10 tolak 4/10. Jadinya dapat 5 tolak 4, 1/10. Pecahan dia ialah 1/10. Okey, soalan B. Hitung gula-gula berperisa coklat dan stroberi. Coklat dia tahu jumlah dia 350, jadi senang. Darabkan dengan pecahan dia. Coklat nak cari dia 1/2 darab 350. Okey, lepas tu nak cari stroberi 2/5 stroberi 2/5 darab 350.
Awak selesaikan ni. Ini garis panjang lah macam biasa. Garis panjang. Ni pun sama garis panjang bagi dengan bawah. Dapatlah jumlah coklat dengan strawberry. Okey, tengok yang nombor 6. Raja 3 menunjukkan 2 jenis jenama jam tangan di sebuah kedai jam. Setiap pelanggan yang membeli kedua jam tangan itu mendapat diskaun. Okey, kat sini perkataan diskaun. Diskaun tu maksudnya harga dia berkurang. Puan Farah membeli jam tangan jenama A. Kira wang terjemahkan. Okey, maknanya wang terjemahkan diskaun dia lah. Okey, jenama A senang je. Diskaun dia 20%. Jadi kita tukar terus jadi peratus. 20% darab dengan harga jam A. 380. Okey, ni pun sama. Garis panjang. Potong kosong. 38 darab 2 dapatlah. Kalau dapat 2 dapat RM76. RM76. Okey. Harga kos bagi jenama B ialah RM305. Okey, harga kos dia RM305. Jika pemilik kedai jam menjual jam tangan jenama B, kira untung berlebih. Okey, ingat kos ni maksudnya dia punya modal dia lah modal RM305. Dia jual jam tu RM470, tapi dia bukan RM470 harga dia. Sebab dia bagi diskaun. Kira lu berapa harga jam tu sebenarnya? 20% darab 470. Kita kira diskaun jam dulu. Potong. 47 darab 2 dapat 94. Ini bukan harga jam Ini harga yang dipotong. Jadi harga jam sekarang ialah 470 tolak 94. Sebab diskaun. Okey, jadi 6, 10 tolak 4, 6. Ni 3, 16 tolak 9, 7. 376. Jam sekarang harga dia adalah 376. Okey, dia jual 376. Modal dia 305. Jadi untung dia tolaklah harga jual tolak dengan modal. Perbezaan ni dapatlah dia punya untung dia berapa. Okey, awak selesaikan nanti. Okey, tengok pula nombor 7. Raja 4 menunjukkan bilangan gula-gula dalam 2 bekas. Bekas P 324 biji, bekas Q 128 biji. Berapakah lebihnya? Okey, maksudnya kita tahu P tu lebih. Berapa lebih dia? Jadi kena tolak lah nak tahu berapa lebih dia. 324 tolak 128. Okey, ni tak ada masalah, awak selesaikan. Okey, soalan B. Berapakah bilangan gula-gula dekat bekas P yang perlu dimasukkan dalam bekas Q agar bilangan kedua-duanya sama banyak? Okey, kita tahu. Sekarang ni 324 dengan 328. Jadi kita tambahkan dulu. Kita nak tahu semua dulu. Lepas tu kita bahagi 2. 324 tambah 128. Tambahkan dulu. Supaya kita nak sama banyak kan. Okey, jadi tolakkan ni. Kalau awak fikir logik pun awak tahu. Ni, yang ni nak masukkan dalam ni. Supaya dia sama. Ni kena buang. Yang ini kena tambah. Q kena tambah. Yang ni kena buang. Tapi berapa nak kira dia, kita kena campur dulu semua. Contohnya macam ni. Cikgu harap awak faham lah kaedah dia ni. Ni dah belah, kita cari semua ada berapa. 5, 4. Okey, semua sekali ada 452. 452. Kalau sama rata, bahagi 2, 2 darab 2, 4. 2 darab 1, 2 darab 2, 4. 1, 12, 2 darab 6, 12. Okey, maknanya 1 ni mesti ada 226. Sini mesti kalau nak samakan, sini 226. Sini 226. Okey, soalan dia. Berapakah bilangan gula-gula dalam bekas P yang perlu dimasukkan? Maknanya kita nak keluarkan P ni. P. Kita nak keluarkan P. Berapakah bilangan P yang perlu dimasukkan? Berapa bilangan P yang perlu dimasukkan ke dalam bekas Q? P ni lebih kan? Dia patutnya ada 226 je. Jadi berapa yang nak kena masukkan lagi? Kita tolaklah ni. 2 atau 3 atau 24 atau 124. Ni awak tolak ni boleh atau ni tolak ni boleh. 3, 2, 4 ni lebih kan? Kita tolak sikit. Dia lebih. Kita lebih ni dia kena ada 226 je. 226. Jadi 3, 2, 4 dia punya langkah kerja dia 3, 2, 4 sama dengan 3, 2, 4 tolak 2, 2, 6. Perbezaan tu dapatlah, itulah jumlah yang kena daripada P kita kena buang masukkan dalam Q. Sebab dia dah lebih. Okey, nombor 8. Raja 3 menunjukkan bilangan murid lelaki dan perempuan dalam 3 buah kelas. Okey, ni kelas dia. Kelas dia ada 3.
4 alfa, 4 beta, 4 gamma. Lelaki ni bilangan lelaki dia ni 8, 10, 18. Ni perempuan dia 22, 15, 17. Kira peratusan. Okey, awak dengar je perkataan peratusan. Maksudnya misi ada darab dengan 100 peratus. Kepala awak gambar 100%. Apa yang nak dengan 100%? Misi ada pecahan. Pecahan apa? Pecahan perempuan lah. Daripada jumlah semua murid tahun 4. Jumlah semua. Kira lah ni. Berapa jumlah semua ni? Kira. Okey, jadi kita campurkan lah. Ini ada 30. Ini ada 25. Ini pun ada 25. Kalau campurkan ni 50, 80. Jadi semua murid 80. Lepas tu kita tahu nak perempuan. Kita cari perempuan berapa pula perempuan? Perempuan 22 tambah 15. 37. 37 44. 44. Jadi ni pecahan dia. Ini pecahan murid perempuan. Nak jadi patut dah 100%. Jadi macam biasa garis panjang. Awak dapatlah nanti. Atas 44 darab 100 bagi 80. Kalau nak senang, potong dulu. Ni boleh 44 dapat 10 bagi dengan 8. Dapatlah dia punya peratus. Jawapan awak nanti mesti ada simbol peratus. Sebabnya dia peratusan. Okey. 20% daripada murid kelas 4 beta memakai cermin mata. Berapakah kelas beta yang memakai cermin mata? 20% daripada pakai cermin mata. Maksudnya dia tanya yang pakai cermin mata. Jadi 20% darablah kelas beta. Berapa kelas beta ada? Darab 25. Sama juga macam ni kemahiran ni. Sebab itu kemahiran ni sangat penting. Garis panjang. Awak boleh sebelum garis panjang tu potong dulu. Mana boleh atas dengan bawah kosong boleh potong dulu. Jadi 2 darab 25 per 100. Awak boleh selesaikan nanti. Awak akan dapatlah jawapan ni nanti kalau selesaikan. Bukan per 100. Ni kan dah potong kosong dia. Jadi tinggal per 10 je. Jadi 25, 2 darab 25 bahagi dengan 10. Okey. Kita tengok pula soalan seterusnya. Soalan 9. Jadual 4 menunjukkan sumbangan wang yang diberikan oleh orang ramai untuk sebuah rumah anak yatim. Okey, kita tengok. Ada yang bagi RM50, 5, 100, 20, 5 juga. 10 tak tahu. Yang RM4, RM5 ada 4. Jumlah semua sumbangan 430. Apakah nilai Y? Kita cari dulu yang kita tahu. Yang kita tahu apa ni? Yang 50. 50 ada 250. Tambah. Yang ni 20. 5 ada 100. Yang ni tak tahu. Yang ni ada apa? 5 darab 4. 20. Jadi yang jumlah kita tahu ada berapa ni? 350. 350 tambah 20. 370. Jumlah semua kita tahu ialah 430. Jadi 430 tolak 370. Nanti awak tolakkan dapatlah jawapan dia. Tak payah tekan-tekan. Siapa tekan-tekan tu? Kau tak faham cakap je. Awak tak payah angkat tangan. Tak faham cakap je. Okey. Jadi tolakkan ni dapat sifar. Ni 3 tolak 6. Dapat RM60. Kita tahu. Sini ialah nilai dia RM60. Perbezaan ni. RM60. Jadi kita tahu. Y ni bukannya 60. Y tu ialah bilangan dia. Jadi berapa keping RM10 dapat 60? Mestilah Y sama dengan 6. Sebab 6 darab 10 kan 60. Hitung min. Min. Jangan kau gerak, tak lupalah. Min tu ialah purata. Dengar je min maksudnya ada garis panjang. Tambah semua sekali. Tambah jumlah semua sekali ni. Jumlah wang yang ada. Jumlah wang yang ada kita kira tadi kan. Jumlah wang ialah 430. Bagi dengan bilangan orang. Kita tahu ni tadi 10. Jadi bilangan orang ni tadi 5 tambah 5, 10. 10 ni tadi Y jadi 10, 20, 24. Jadi 430 tambah 24. Dapatlah min sumbangan orang tu. Dapatlah min dia. Min dia mesti RM. Min berapa? Selesaikanlah ni. 430 bagi 24. Okey. Betul 430. Betul. Okey, kita tengok pula 10. Wang simpanan Puan Azila pada awal tahun ialah 5,300. Kadar faedah diberi oleh pihak bank ialah 2% tahun. Kadar faedah ni sikit lah Hitung nilai faedah mudah. Cikgu tanya. Agaknya sini ada siapa yang tahu? Apa nilai faedah mudah? Ada siapa ingat? Siapa ingat cikgu bagi dia band sekurang-kurangnya dia mesti dapat band 5. Siapa dapat? Ada tahu? Faedah mudah apa? Ada siapa yang cari kat internet? Cari kat internet ke tengok buku teks? Maknanya ni orang betul-betul belajar ni. Ada?
Okey, bagus. Tak ada yang tahu Okey, faedah mudah ni awak cari sendiri nanti. Faedah mudah ni ialah faedah pada tahun pertama. Maknanya tak adalah Kelani yang dapat band 5 paling tinggi. Paling-paling band 2, band 3 je lah. Okey. Kira tahun pertama ialah 5,300. Inilah faedah Puan Aida pada tahun pertama. Jadi 5,300 senang je faedah dia 2% atau 2/100 darab 5,300. Okey, garis panjang. Ni macam biasalah. Sekali lagi garis panjang. Potong darab bahagi bawah. Sama je, konsep dia sama semua. Kaedah ni awak punya kemahiran garis panjang ni sangat penting. Okey, Puan Azila tidak mengeluarkan wang simpannya pada hujung tahun kedua. Hitung baki wang Puan Azila. Okey. Tadi ni senang je. Ni tadi ni. Ni tahun pertama ni. Tahun pertama, ni susah sikit ni. Ini kalau tahun kedua dia dah ada nama dia faedah compound. Sebelum cikgu ingat lagi. Cikgu pernah ajar awak ni sebelum cuti tu hari. Cikgu ajar ni sebelum masuk topik ruang dan waktu tu hari. Okey. Dia macam ni. Okey, cikgu selesaikan ni dululah. Selesaikan ni, cikgu terangkan awak ni. Ni potong. 53 darab 2, 6, 106. Okey, ni ialah faedah dia. RM106. Sekarang pada tahun pertama, duit dia dah jadi berapa sekarang? Duit dia tadi ada 5,300 tahun pertama 5,300 tambah 106. Faedah dia ni. 6,4,5. Ni tahun pertama. Ujung tahun pertama dia dapat 5,406. Tahun kedua, duit dia mestilah makin bertambah lagi. Bertambah sebanyak berapa? Kita kira peratus dia dulu. 2/100 faedah dia. 2/100 darab 5,406. Betul yang tadi ni? Sekejap, cikgu tengok dia. Jangan salah pula. 53 darab 2. Betul 53 darab 2. Betul, 106. Okey, jadinya kita tahu sekarang duit dia pada tahun kedua ni dia dapat 5,406. 5,406. Jadi sini kita selesaikanlah ni. Garis panjang. Yep. Ni. Garis panjang. Okey. Lepas tu kita selesaikan ni. Jadi sama dengan ni kita tak boleh potong sebab ni kat tengah-tengah tak boleh potong. Kita kira 2,000, 5,406 darab 2 sama dengan 10,812 bahagi 100. Okey, kita gerak 2, 1, 2. Jadi faedah dia ialah RM108.12. Ini faedah dia. Tahun kedua dia dapat faedah. Tahun pertama dia dapat faedah. Jadi semua sekali duit dia sekarang, duit dia tadi, tahun pertama kan 5,406. Okey, tahun kedua, tambahlah ni. RM 5,406 sifar tambah dengan faedah tahun kedua dia dapat ialah RM108.12. Okey, jadi semua sekali duit dia pada tahun kedua ialah 814,155. Ni jawapan dia. Okey. Balik ni awak cuba balik. Awak ni cuba. Perkiraan ni. Nampak macam kalau awak dengar je memang tak faham. Nanti awak kira balik. Cikgu ulang balik. Ini kira tahun pertama. Tahun pertama ni faedah dia. Tahun pertama dia dapat 2% dapat 5,300 yang mula-mula disimpan. Dapat 106 faedah dia. Jadi duit dia tahun pertama bertambah lah. Mula-mula 5,300 tambah faedah dia dapat 5,406. Jadi tahun kedua faedah tadi 2% darab dengan 5,406. Yang kat sini bukan 5,300 dah sebab dah tambah faedah 106 dah jadi 5,406. Kita kira ni dia dapat RM108.12 tahun kedua. Jadi duit dia tadi kan dah 5,406. Tahun pertama tadi tambahlah faedah tahun kedua RM108.12. Jadi duit dia semua ialah RM5,514.12 pada tahun kedua. Okey, tengok pula nombor 11. Raja nak menunjukkan dua jisim 2 buah kotak A dan B. Hitung jumlah jisim dalam gram kotak. Ni senang. Tukar je jadi gram. Okey, nak tukar jadi gram darab je 1,000. 2.6 darab 1,000. 1, 2, 3. Dapat 2,600. Okey, ini 4/5. Ingat lagi pecahan dulu. 4/5 sama juga dengan 0.8.
Ataupun kalau awak tak tahu, tak lupa awak ingat macam ni. 4/5 darab 1000. Darab 1000. Nanti awak akan dapat juga, awak akan dapat 800. Ini 0,8 darab 1000 pun akan balik dapat 800. 4/8 darab 1000 sama juga 800. Okey, jadi tampalkan dua-dua dapatlah dalam G. Hitung jumlah jisim 12 buah kotak B. Senang je. Maknanya darablah 12. Dalam G kotak B. Kotak B ada 0,8 atau 800 gram darab 12. Dah dapat 2 markah. Senang je soalan direct ni. Okey, kita tengok soalan nombor 12A. Ni soalan senang soalan kebolehjadian. Antara peristiwa dalam jadual 5A yang manakah pasti akan berlaku? Tahun 2020 ada 366 hari. Tahun 2020 ni tahun lompat ke bukan? Kan cikgu cakap. Nak tahu dia tahun lompat ke tak, bagi dengan 4. Kalau boleh bagi dengan 4 tanpa ada baki, tahun lompat lah tu. Kalau kita tengok memanglah boleh baki ni. Jadi betul lah ni. Ni betul lah. Sebab dia 300. Kalau tak tahun lompat, yang bukan ni. Jadi betul lah. Kalau tak tahun lompat, 365. Tahun lompat ada 366 hari. Betul. Nombor genap boleh dibahagi dengan 5 tanpa baki. Betul ke? Tak betul lah. Nombor genap boleh bagi dengan 2. Okey. Burung penguin ada di pantai Malaysia. Awak pernah nampak ke penguin kat Malaysia? Mana ada kan? Terdapat 8 hari dalam seminggu. Dalam hari ni pun awak tak pasti kan. Ada 7 hari je. Okey, jadi jawapan dia ialah jawapan dia ialah yang atas ni. Kenapa? Kerana pada tahun 2020 ialah tahun lompat. Cikgu ulang balik. Kerana pada tahun 2020 tahun lompat. Jadi bulan Februari dia ada 29 hari. Itu jawapan dia. Siapa? Sorry. Okey. Tengok seterusnya. Raja 6 menunjukkan 6 keping kad nombor. Semua kad nombor itu dimasukkan ke sebuah kotak. Apakah kebolehjadian jika Azim mengambil sekeping kad nombor perdana? Okey, tengok tanya lagi. Dekat sini. Ada siapa yang tahu nombor perdana kat sini? Apa dia nombor perdana? Ada siapa yang tahu nombor perdana apa? 11, 17. Apa dia? Bagi tahu. Apa dia nombor perdana? Apa dia? 11, 17 betul. Nombor perdana tu apa? Nombor perdana tu apa? Nombor perdana tu apa? Tak tahu? Okey, bagus. Nombor perdana tu ialah nombor yang tidak boleh dibahagi dengan nombor lain dengan tepat selain diri dia sendiri. Contohnya macam 15 ni. 15 boleh bahagi dia, CP3, CP5 boleh bahagi dia. Nombor 21 ni nombor ganjil. Tapi CP3 dengan CP7 boleh bahagi dia. 18 ni lagilah banyak CP boleh bagi dia. Ni sebab ni nombor genap. Jadi yang tak boleh bagi dengan nombor lain ialah nombor 11, nombor 17 dengan nombor 13. Jadi kalau kita tahu kat sini. Okey, nombor perdana ada 1, 2, 3. Ada 3. Nombor kat sini ada 6. 3 daripada 6. Jadi apa kebolehjadian dia? Sama kemungkinan. Sama kemungkinan. Okey, 1 markah senang. Okey, yang ni soalan ni memang senang. Kalau kita 3 benar memang senang. Awak tahu dah. Tapi awak nak tahu nombor perdana tak tahu, tak dapat jawab juga. Okey, nombor 13. Raja 7 menunjukkan sebuah segi empat tepat ABCD. Sebuah segi empat tepat ABCD dan sebuah segi empat sama PQRS. Ni segi empat sama kan ni. PQRS. Okey. Kita tahu ni sama. Jadi sini 4, sini pun 4. Sini pun 4, sini pun 4. Sama. Nyatakan nisbah panjang DS kepada AD. DS. Ini DS kepada AD. Okey. DS kepada AD. AD kita dah tahu. AD 7. DS ni kita tahu lah sini. Sini 4. Jadi kalau sini 10 tolak 4 sini 6. Jadi ini sama 2 ni. Jadi sini 6 ni 3 ni 3. Sebab ni semua sekali 10. Jadi dia punya ni DS ialah T3 nisbah 7. Hitung luar dalam CM2 kawasan berlorik. Okey, senang je. Cari kawasan berlorik semua. Lorik yang besar tu. Yang semua semua ialah 10 darab 10 cm darab 7 cm. Dapat 70 cm2. Yang kecil tu 4 darab 4. Yang kecil tu, kotak kecil kita kata tak berlorik lah. Tak berlorik. 4 darab 4. 4 cm darab 4 cm.
dapat 16 cm. Kita nak buat apa dengan ni? Nak buat apa dua ni? Kan kita nak cari yang berlorek je. Kita tolakkan lah. Apabila kita tolakkan, kita buang yang tak berlorek ni, dapatlah yang berlorek. Okey. Kita tengok soalan 14. Raja 8 menunjukkan jisim sebotol pil vitamin C yang mengandungi 50 biji pil yang dibeli oleh Encik Zaidi. Jisim sebiji pil ialah 2.3 gram. Satu biji. Okey, yang ini ialah jisim sebotol pil vitamin C mengandungi 50 biji apel. Ini ialah termasuk dengan botol ni. Okey, hitung jisim dalam G botol tanpa pil vitamin. Kira-kira lah. 2.3 darab 50. Darabkanlah ni. Okey, kosong. Ini turun bawah. 3 dan 15. 2, 3, 2, 5, 10, 11. Letak sini. Jadi, berat semua ialah 115 gram. Okey, ini kalau kita tukar jadi, dia nak dalam gram kan? Tukar jadi gram, 0.55 darab 1000. 1, 2, 3. Dapat 550 gram. Jadi, kita tahu ini berat ubat. Ini berat ubat dengan botol. Nak tahu berat botol saja, 550 gram. Tolaklah dengan 115 gram. Dapatlah. Kita dapatlah berat botol dia. Ini berat botol dengan ubat. Ini berat ubat sahaja. Okey. Kita tengok soalan B. Encik Zaidi telah membeli 3 botol pil vitamin yang sama. Okey, dia beli 3 botol ni. Berapakah jumlah jisim dalam kilogram ketiga-tiga botol pil yang beli itu? Senang je lah. Berapakah jumlah jisim dalam kilogram ketiga-tiga botol pil yang dibeli? Senang je ni. Okey, jadi dah soalan direct ni. 0.55 kg darablah dengan 3. Tak payah tukar unit sebab dia nak kg. Okey, dapat 2 markah. Okey, nombor 15. Raja 9 ialah carta pai yang menunjukkan peratusan 4 jenis kenderaan yang dinaiki oleh pelajar ke sekolah. Bagi sekolah kebangsaan Sri Cahaya. Peratus pelajar yang menaiki basikal tidak tunjukkan. Bilangan pelajar sekolah itu ialah 1,200. Okey, ni maklumat penting ni 1,200 ni. Awak kena tahu ni. Okey, nyatakan peratusan pelajar menaiki basikal. Okey, awak kena tahu semua sekali ni dalam bulatan ni nilai dia ialah 100%. Jadi awak tambahkanlah semua ni. Kereta tambah bas tambah basikal. Berapa semua tu? 40 tambah 15, 55, 55 tambah 25, dapat 80%. Ni semua 80%. Jadi 100% tolak 80% yang kita tahu. Jadi perbezaan ni 20% tu ialah basikal. Hitung bilangan pelajar yang menaiki kereta ke sekolah. Jadi kereta kita tahu. Peratus dia ialah 40%. 40%. Darabkan dengan jumlah semua murid. Berapa semua murid ada? 1,200. Macam tadi. Okey, kalau tengok daripada tadi, hampir separuh soalan semua ada kaedah ni. Garis panjang. Darab. Jadi boleh potong ni. Potong. Jadi 12, 40 darab 12. Awak darab nanti. Dapatlah bilangan yang berkereta. Untuk pagi ni.